Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan umur, kesihatan yang baik untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ini. Jadi insya-Allah pagi ini tidak lebih kita nak menghuraikan apa yang tersimpul pada daras yang lepas. Cumanya kita ambil daripada awal matan lah, man tasbutu lahul hadanah tu. Kita baca, man tasbutu lahul hadanah, siapa yang sabit hak untuk menjaga baby ataupun menjaga orang gila, anak yang gila ataupun anak yang tidak ada kemampuan untuk bergerak. Dia tak gila tapi ada sakit tertentu lah. Tak, maka kita sebut ada orang yang lebih berhak menjaga. Disebut oleh Syekh, tasbutul hadanatu lin nisa'i war rijal, sabitnya hak penjagaan baby, kita sebut baby lah mudah, bagi wanita dan lelaki. Dan secara umumnya perempuan lebih layak, sebab perempuan ni lebih kasih kepada anak. Kemudian Syekh sebut wa tuqaddamul ummu wa in alat 'alal abi wa in ala, dan didahulukan mak dan ke atas sebelum daripada ayah dan ke atas. Itu. Jadi kalau mak dan ayah nak anak, siapa yang lebih layak jaga anak? Ibu. Ibu. Kemudian ibu kepada ibu. Kemudian ibu kepada ibu kepada ibu. Kemudian ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu. Begitu. Itu lebih layak daripada ayah, daripada atuk, daripada ayah kepada ayah kepada ayah, daripada ayah kepada ayah kepada ayah kepada ayah dan ke atas. Boleh? Tu. Yang pentingnya mak tu dan mak kepada mak tu dan mak kepada mak ke atas tu orang yang mewarisi harta lah. Ila an yumayyizal mahdunu fayukhayyara bainahuma, sehinggalah baby yang kecil itu telah mumayyiz. Jadi asalnya dapat ke mak jaga sampailah baby itu mumayyiz, maka baby itu pula diberi pilihan secara sunat. Ni pihak kerajaan ataupun pihak berwajib lah, bahagian agama ni panggil baby tu sekali dengan mak dia ke, kemudian sekali dengan ayah dia, tanya baby tu nak hak mana sekarang, nak duduk dengan yang mana. Maka bila dia pilih duduk dengan mak, duduk dengan mak. Kalau dia pilih untuk duduk dengan ayah, maka boleh duduk dengan ayah. Dan perincian hukumnya, hukum hakam, bila mana dia pilih mak ataupun pilih ayah ataupun pilih kedua-duanya ataupun tak pilih langsung, itu telah kita bincangkan pada dars yang lepas. Kemudian kat sini yang kita sangkut, wa tuqaddamu aqaribuha alwarithatu ala aqaribihi illa al-ukhta lil-um fa tuqaddamu 'alayha ummul abi wal ukhtu li abawaini aw li ab. Jadi masalah ni saya rujuk kepada Ustaz Wais Al-Qarani, mudir Riba Mustafa di Baluk ni. Katanya kalau tengok kepada matan, tengok pada matan Syekh sebut wa tuqaddamu aqaribuha, dan didahulukan kaum kerabatnya, kaum kerabat mak. Al-warisat, dengan syarat kaum kerabat mak itu, kaum kerabat ibu itu mewarisi harta. Ala aqaribihi, sebelum kaum kerabat ayah. Lepas tu illa, melainkan. Jadi melainkan ni, kalau tengok sebelum disebut didahulukan kaum kerabat ibu, maka melainkan tu pun nisbah kepada ibu lah.
Illa al-ukhta li melainkan adik-beradik seibu. Tu. Saya baru ni keliru al-ukhtu li ni. Adik-beradik seibu nisbah kepada ibu atau adik-beradik seibu nisbah kepada baby. Yang tu saya keliru. Tak. Yang sebenarnya, yang tepatnya ialah al-ukhtu lil adik-beradik seibu nisbah kepada mak tu sendiri. Sebab kita bincang ni orang yang nak jaga baby. Boleh. Fatuqaddamu 'alaiha ummul ab. Didahulukan ke atas al-ukhtu li tu ummul ab. Jadi sekarang ni kita ada dua orang yang layak menjaga. Pertama ummul ab. Siapa ummul ab? Ibu kepada ayah. Ibu kepada ayah. Zaid baby. Zaid ada ayah. Ayah tu dah mati. Ayah tu ada mak. Jadi mak kepada ayah dia. Ibu kepada ayah dia. Itu kaum kerabat siapa tu? Kaum kerabat ayah. Seorang lagi kita ada al-ukhtu lil Kita ada mak Zaid, lepas tu ada mak. Mak dia ni ada adik-beradik seibu. Ada adik-beradik seibu. Maknanya dia dengan mak dia tu dia dengan mak Zaid tu adik-beradik seibu. Maknanya kongsi ibu lah, ayah lain-lain. Okey, dia layak jaga. Tapi bila bertembung dua ni, ummul ab dan juga al-ukhtu lil kita sebut yang didahulukan ialah ummul ab. Sekalipun itu kaum kerabat ayah, bukan kaum kerabat ibu. Sedangkan tak ada hukum sebut tuqaddamu aqaribuha. Maka kat situ betul lah, tepatlah syarahannya. Sebab apa? Illa. Saya sebut illa. Melainkan. Jadi bila melainkan, istisna tu istisna muttasil, maknanya aqaribuha tu jadi mustasna minhu. Al-ukhta lil tu mustasna, dan istisna muttasil, maknanya al-mustasna itu min jinsil mustasna minhu, satu jenis. Dia kaum kerabat ibu juga, al-ukhtu lil ni, tapi dia tidak layak. Begitu. Wal ukhtu li abawain aw li ab. Dan melainkan al-ukhtu li abawain, adik-beradik seibu sebapa atau adik-beradik sebapa. Adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik sebapa. Yang ini didahulukan ke atas al-ukhtu li juga. Jadi ada tiga kumpulan yang didahulukan ke atas al-ukhtu li Yang pertama ummul ab tadi. Yang kedua al-ukhtu li abawain, adik-beradik yang seibu sebapa. Kemudian adik-beradik sebapa. Boleh? Okey. Jadi kesimpulannya, kalau kita baca kesimpulan dia, kita habislah kesimpulan dah tak? Kita sebut balik. Kesimpulan yang tiga tu. Kita ada tiga gambaran. Pertama, bila mana berhimpunnya lelaki dan perempuan yang layak. Maknanya yang cukup syarat, 12 syarat yang telah kita bincangkan sebelum ni. Dan masing-masing nak jaga anak. Kalau sepakat pilih seorang untuk jaga, selesai dah. Ni kita sebut masing-masing nak. Maka kita sebut, yang pertama kita dahulukan mak. Kemudian mak kepada mak dan ke atas. Kemudian ayah. Kemudian mak kepada ayah dan ke atas. Kemudian al-jad li'ab, atuk belah ayah. Kemudian mak kepada atuk belah ayah. Kemudian adik-beradik. Adik-beradik perempuan lil abawain, ataupun kemudian lepas tu lil ab, kemudian lil kemudian akhun bi aqsamihi salasah. Apa nama ni? Adik-beradik lelaki dengan tiga-tiga bahagian itulah, sama ada adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa ataupun satu ibu. Kemudian bintu ukhtin, anak saudara. Anak saudara wanita. Bi aqsamiha salasah. Semua bintu akhin, anak saudara juga, cuma anak saudara adik-beradik lelaki. Semua ibnu akhin, sepupu dia ni. Sepupu
daripada 3 bahagian tu lah. Sama ada ibnu akhin li abawain, ibnu akhin lil ab ataupun ibnu akhin lil Kemudian khalah, pokcik, pokcik budak tu. Pokcik budak tersebut, pokcik pula makcik yang belah mak lah. Makcik dia belah ibu. Summal amah, makcik dia belah ayah. Summa ammu li abawain, kemudian pokcik dia. Summa li ab, pokcik yang sebapa. Summa bintul khalah, kemudian anak kepada makcik dia belah mak. Summa bintul khal, kemudian anak perempuan kepada pokcik dia belah mak. Summa bintul amah, kemudian anak perempuan bagi mak saudara dia belah ayah. Tu. Wa ini faradat al-inas, kalau wanita saja yang ada, laki tak ada dah, maka ketika itu kita dahulukan ibu, kemudian ibu kepada ibu dan ke atas dengan syarat mewarisi, kemudian mak kepada ayah, ibu kepada ayah dan ke atas. Kemudian ukhtus syaqiqah, adik-beradik yang adik-beradik yang apa ni? Yang seibu sebapa kandung. Kemudian adik-beradik perempuan yang sebapa, kemudian adik-beradik perempuan yang seibu. Summal khalah. Kemudian mak saudara belah ibu. Summa bintul ukhti, kemudian anak saudara, anak saudara wanita. Maknanya anak kepada adik-beradik perempuan baby tu. Summa bintul akh, kemudian anak perempuan kepada adik-beradik laki bagi baby tu. Summal amah, mak saudara belah ayah. Summa bintul khalah, anak perempuan kepada mak saudara belah ibu. Kemudian bintul amah, anak perempuan kepada mak saudara belah ayah. Summa bintul am, anak perempuan kepada mak saudara belah ayah. Summa bintul khal, anak perempuan kepada mak saudara belah mak. Begitu. Kemudian kalau yang penjaga tu hanya lelaki sahaja, perempuan tak ada, maka ataupun perempuan ada tapi semua pakat gila, maka tak layak lah. Contoh kan. Maka ketika itu kita dahulukan dulu ayah, kemudian atuk, kemudian adik-beradik li abawain, lepas tu adik-beradik yang sebapa, kemudian adik-beradik yang seibu. Kemudian ibnul akh asy-syaqiq, mana anak kepada adik-beradik kandung baby tu. Ada. Summa ibnul akh li ab, kemudian anak kepada adik-beradik sebapa dengan baby tu. Summa al-ammu syaqiq, kemudian pak saudara dengan baby tersebut, pak saudara kandung lah. Mana adik-beradik pak dia. Summa al-am li ab, kemudian pak saudara yang sebapa. Maknanya pak cik tu dengan ayah dia kongsi bapa. Jadi pak cik tu kita panggil al-ammu li ab. Nisbah kepada baby. Summa ibnul ammi syaqiq, kemudian anak pak saudara yang kandung tadilah. Mana sepupu dan sepupu. Sepupu. Mana ayah dia tu, ayah budak, ayah semula summa ibnul am asy-syaqiq, maknanya sepupu lah. Summa am li ab, mana sepupu juga, cuma sepupu daripada pak saudara yang sebapa dengan ayah dia tadi. Dan begitulah seperti mana tertib wilayatin nikah. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kat situ. Ada soalan tak? Jadi alhamdulillah selesai dah kita perbahasan bab al-hadanah. Insya-Allah pada tahun hadapan kita akan sambung perbahasan al-jinayah. Insya-Allah. Dalam masa 4 bulan, 5 bulan begitu, kalau kita buat sehari seminggu, tengoklah macam mana. Tengok masa, tengok kesempatan, akan khatam lah, insya-Allah. Kalau kita buat 2 kali seminggu, 2 bulan, 3 bulan habis lah. Sikit lagi tinggalnya. Tak. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.